Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih di peringkat awal membicarakan berkaitan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Okey. Jika di sisi ibu ayah sekalian, maklum ada Al-Quran, buka Quran. Saya nak buka, boleh cerita kat situ. Okey. Kalau ada telefon pun boleh buka Al-Quran. Buka pada halaman ke-6. Okey. Dalam Al-Quran kita akan lihat Allah mulakan cerita tentang kisah Nabi Adam ini pada halaman yang ke-6, iaitu pada awal ayat ke-30. Okey, buka Quran, kita lihat macam mana. Sebab ni bila kita ngaji, kita lupa, oh ini cerita ustaz cerita tu tadi. Kan? Kalau kau cerita sahaja kadang tak nampak bayangan dia dekat mana. Jadi kita tengok real dalam mata kita dan sebagainya. Okey. Buka Al-Quran di sisi ibu dan ayah, maklum sekalian, pada halaman yang ke-6. Page yang ke-6. Alright. Okey. Allah mulakan cerita berkaitan tentang penciptaan ataupun kejadian pengutusan Nabi Adam alaihissalam pada awal ayat ke-30 sampailah ke-39. Surah Al-Baqarah kan surah yang kedua dalam Al-Quran, kan? 1 hingga 20 tu bercerita tentang 3 kategori manusia. 1-5 yang kita hafal buat dalam tahlil tu berkaitan tentang ciri yang pertama, golongan yang bertakwa kepada Allah. Ayat 5-6 tentang lawan dia, golongan kafir, yang musyrik kepada Allah SWT. Golongan yang munafik, panjang cerita je. Ayat yang ke-8 sampai ke-20. Sebab munafik ni payah nak kenal. Nampak luaran macam okey orang ni, rupa-rupanya hati dia masalah, problem. Tu panjang cerita je. Okey. Ayat 20 sampailah ke 30, 29 berkaitan tentang kenapa kita ni sebagai manusia kena sembah Allah SWT. Ingat balik dan sebagainya. Baik. Dan kita nak kaitkan bagaimana Allah mulakan penceritaan kisah Nabi Adam ini dengan peringkat awal kita beriman kepada Allah SWT. Baik, lihat halaman ke-6 tu, bermula ayat ke-30. Bagaimana Allah berdialog. Allah nak maklumkan kepada makhluk yang dah ada, sedia ada. Siapa dia? Malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika mana idh. Dalam Al-Quran ada 2 kalimah yang maksud dia sama. Idh ni dengan idza, ketika ataupun apabila sama. Macam mana nak faham? Kalau sebut idh, artinya peristiwa yang dah berlaku dahulu sebelum Nabi diutuskan. Tu cerita idh. Dalam Quran banyak idh ni. Bila sebut, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza pun apabila juga, tapi bercerita berkaitan tentang peristiwa yaumil kiamah nanti, apa yang bakal berlaku. Okey. Allah nak minta Nabi reflect balik. Tapi kita semua baca. Dan ingatlah ketika mana qala, berfirman Rabbuka, Tuhan kamu. Siapa dia? Allah SWT. Cakap pada siapa? Lil malaikah. Kita sedia maklum, sebelum Adam diciptakan ada makhluk malaikat, ada jin. Adakah ketika itu malaikat sahaja? Ibarat kata tuan-tuan, saya cakap dengan tuan-tuan hari ini, yang muslimat ibu-ibu pun dengar, yang musafir kat luar sana pun dengar. Tapi umum kat situlah. Okey, sebab dalam kisah ini dari para ulama yang kedua berkata bahawa Ibn Abbas contohnya, kenapa sebut malaikat sahaja? Kerana ketika itu makhluk kat langit tu semua kira malaikat.
jin ke dia ke siapa ke, asalnya adalah malaikat. Sama. Okey. Allah maklumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menjadikan di bumi khalifah. Apa khalifah? Penghuni. Apa khalifah? Yang memakmurkan bumi ni. Bukan lagi khalifah tu pemimpin dah. Artinya yang memakmurkan bumi ni, yang mengimarahkan bumi ni, yang akan menjaga bumi ni. Allah sebut tentang khalifah. Artinya ni kehendak Allah. Allah nak ceritakan Nabi Adam tu iradah Allah, kehendak Allah. Allah Maha Kuasa. Ada iradah dia nak bagi tahu pada malaikat dan sebagainya, ada khalifah kat situ. Tetapi malaikat ada sedikit ilmu, ada sedikit kefahaman. Ilmu daripada mana? Daripada Allah juga. Dan disebut qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha, dia bersoal, betul ke kau nak jadikan macam ni ya Allah? Kenapa? Sebab malaikat dah sedia maklum. Dan kisah dalam tafsir dinyatakan bahawa 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, bumi dah dihuni oleh golongan jin. Dan kita lihat dan saya terangkan, unsur jin hampir sama dengan unsur manusia. Dia ada nafsu. Dia ada nafsu untuk buat kerosakan dan sebagainya. Bila mana jin duduk dekat bumi ini, berlakulah kerosakan. Jadi lepas diusir dan sebagainya, bawa ke langit, Allah bagi tahu nak ciptakan khalifah kat bumi ni. Lalu malaikat pun buat argue kepada Allah, nakkan jawapan. Ataj'alu fiha, betul ke ya Allah kau nak buat ni, nak ciptakan manusia ni, betul ke? Sebab dia kata apa? May yufsidu fiha, manusia ni tadi akan membuat kerosakan. Realiti tak hari ini, siapa yang merosakkan bumi ni? Manusia lah, bukan haiwan pun. Sebab manusia ada akal. Kita boleh fikir sendiri, aku nak rosakkan bumi ni, apa dah macam mana? Terhakis dan sebagainya. Bahkan bukan itu saja, wa yasfikud dima, dan manusia ni juga akan menumpahkan darah. Betul tak? Manusia berbunuh-bunuhan dekat dunia ni. Sebab harta kadang-kadang, sebab wanita kadang-kadang, sebab jawatan kadang-kadang, itu sebab berbunuh-bunuhan sebagainya, dengki mendengki. Bahkan kata malaikat, wa nahnu, kami ni cukup dah ya Allah. Apa cukup? Kenapa? Nusabbih, memuji kamu. Sebab malaikat diciptakan ada tugas masing-masing. Bila mana malaikat tu tugas dia tasbih kepada Allah sampai kiamat, dan tasbih kepada Allah. Satu, bihamdik, kami memuji kamu ya Allah. Bila malaikat tu daripada awal dia memuji Allah, sampai akhirat, sampai kiamat nantilah dia akan puji Allah. Wa nuqaddisu lak, kami menyucikan kamu, mensucikan kamu wahai Allah. Itu tugas malaikat. Sebab malaikat juga unsur dia apa? Ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim disebut, malaikat ini diperintahkan kepada Allah yang sangat patuh, sangat setia. Itu sebab tak ada argue dengan malaikatnya. Tapi kita lihat, bila mana Allah ada iradah, ada kehendak nak ciptakan Nabi Adam ni, Allah juga ada kudrah, ada kekuasaan dia. Dan pada waktu yang sama Allah ada ilmu Allah. Itu sebab Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, sesungguhnya aku ni a'lam, lebih mengetahui apa yang kau tak tahu. Artinya nak ceritakan Nabi Adam, Allah tunjukkan Allah ada iradah, kehendak dia macam tu. Ada kudrah dia, kekuasaan dia, dan ada ilmunya. Sedang cerita tuan-tuan ibu ayah sekalian, hari inilah kata kita ada kekuatan, ada kemahuan, kita nak buat meja ni contohnya. Kita tahu cari stok ni kat mana. Kita pula pandai kemampuan angkat gergaji, tapi ilmu nak buat meja ni tak tahu. Jadi tak? Tak jadi. Itu sebab nak tunjukkan bahawa kalau kita boleh argue, ilmu tu penting. Sebab dalam 3 elemen ni kena ada iradah, kehendak Allah, kudrah, kekuasaan Allah, dan adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritakan kat sini tuan-tuan ibu ayah sekalian, bila mana konsep 3 makhluk ni, manusia, malaikat dan juga iblis ataupun nanti syaitan dan sebagainya. Okey, kita lihat dulu unsur kejadian malaikat.
malaikat diciptakan penuh dengan ruhaniyun, artinya ruh semata-mata. Kita ambil malaikat manusia. Kita manusia kan senang cerita. Adam alaihissalam diceritakan pada bulan yang lalu, ceritakan daripada tanah. Hakikat unsur manusia ini daripada dua bentuk. Satu dipanggil sebagai kasif. Kasif, ejaan dia kaf sa ya fa, kasif. Unsur yang pertama unsur kasif. Di bawah unsur kasif itu adanya elemen tanah dan juga air. Itu sebab dijadikan kita ini daripada bumi. Ada unsur tanah dan juga air. Supaya kita ini dekat dengan bumi, ada connection. Untuk kita suburkan bumi ni bagaimana? Itu sebab ada orang suka bercucuk tanam, ada orang suka berkebun, sebab elemen tanah tu ada. Okay, satu. Yang kedua ada unsur syafaf. Syafaf, shin, fa, alif, fa, syafaf. Bawah syafaf pula ada unsur elemen angin dan juga api. Itu yang ditiupkan roh kepada kita tu. Itu sebab dulu orang-orang dulu sebut kita ini tak lain daripada 4 unsur. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Itu yang berlaku. Waktu tua dululah ada kiraan dia kan. Kalau anak tu seorang, adik himpun semula. Kalau anak tu 6, ikutlah susunannya. Tanah, api, air, angin sebagainya. Sebab bila nak kahwin dia tengok anak nombor berapa ni? Anak nombor 4, anak dia sulung. Kata contoh tanah dengan tanah, okey sesuai. Macam tu, ada tua dululah. Sebab mereka ada ilmu. Sebab berkaitan tentang perkara ini ada kaitan dengan tasawuf juga sebenarnya. Cuma kita baca Quran, jangan baca buta macam tu. Bila mana kita baca Al-Quran sekadar baca, oh ini sejarah ni. Tak. Ambil setiap huruf tersebut, setiap baris, setiap kalimah ada rahsia dia dekat situ. Nak ceritakan bahawa bila sebut berkaitan tentang iradah Allah, kehendak Allah, nak cerita berkaitan tentang kudrah, kekuasaan Allah, dan ilmu Allah kat situ, masuk pada elemen yang pertama dalam surah Al-Baqarah tadi. Apa sebut? Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada benda ghaib. Kan? Allah termasuk tak? Termasuk. Dan juga nak kaitkan bahawa itu rukun iman kita yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi kalau orang hari ini dia sombong tak nak baca Quran, tak kenal Allah lah sebenarnya. Macam cerita tu je. Sebab nak faham Al-Quran dah cerita dah. Alright, okay? Dan pada waktu yang sama juga kita lihat bagaimana nak beriman kepada malaikat. Ayat tadi cerita sebut Allah berfirman pada golongan malaikat. Dan kita faham malaikat ada di sisi Allah SWT yang tugasnya untuk adukan masing-masing lah pada Allah sebagainya. Bila kita percaya pada malaikat tu ikut iman yang kedua tu ceritanya. Yang ketiga, beriman kepada Rasul dan juga Nabi Allah. Adam diciptakan sebagai Nabi Allah, manusia yang pertama. Walaupun ketika itu berada di syurga, dah dapat dah watikah tersebut. Sebab apa Allah sebut? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu janji Allah. Sekalipun kita fikir Adam ni akan turun dekat dunia, tapi syaitan yang tak makan-makan dan sebagainya, kau tak makan sikit turun juga sebenarnya. Cuma sebab kenapa Allah ceritakan berlakunya kisah, dia terhasut dengan syaitan tu. Ada cerita. Sempat cerita insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Nak gambarkan kat sini, dalam awal penciptaan Adam sekalipun dah masuk elemen tauhid tu dah. Untuk kita yakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Okey? Itu 3 tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Kitab kita hold kejap. Beriman kepada yaumil qiyamah. Allah ciptakan Adam di mana? Di syurga. Dan bukan nak cerita, oh kiamat tak berlaku lagi ni, baru cipta Adam, takkan dah kiamat belum lagi. Bukan nak katakan kematian kubur, tak, belum lagi. Tetapi kita lihat capaian ataupun target syurga tu bila berlakunya? Selepas yaumil kiamah, selepas yaumil akhirat. Yakin dengan benda tersebut, sama ada capai syurga ke neraka, itulah kata beriman pada hari akhirat tadi. Rukun iman kita yang kelima. Okay? Dan yang keenam, tentang takdir Adam alaihissalam, beriman pada qada dan qadar Allah. Allah sebut
Jadi khalifah kat bumi ni, kita lihat pada peringkat awal, lama tak ada kat syurga? Tak lama. Bahkan turunkan di bumi ni, dan kadarnya berapa lama? Itu sebab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asalnya boleh duduk lama, tapi sebab niat tu mereka akan turun ke bumi juga. Cuma asbab berlakunya kat situ ada hasutan daripada iblis. Baik, dah ceritakan kat sini. Tadi unsur daripada manusia kasif dan juga syafaf. Tanah, air, angin dan juga api. Ditambahkan dengan elemen nurain. Nuraniyun, ilmu nurani ni. Apa dia? 4 juga. Adanya akal, kalau berikan akal kepada kita. Adanya qalbun, hati kita. Adanya nafsu, dan adanya roh tadi. 4 gabungan tadi. Bila 4 elemen unsur tadi bergabung dengan 4 dia tadi, menjadikan kita latiful rabbaniyah. Kita makhluk yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dia. Latifatul rabbaniyah, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila mana diutuskan manusia ini, diutuskan rasul dan sebagainya, balik-balik kepada apa? Untuk taat kepada Allah. Bila mana terpesongnya manusia ini, ada orang dakwah kena sekian-sekian. Itu sebab berlakunya konsep kuliah kita hari ini. Mana-mana masjid sekalipun nak ajak masyarakat umumnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Sebab apa? Kita bertuhankan Allah. Takut kat luar tu lalai, leka dan sebagainya. Ada di rumah Allah tu ingatkan sebagainya, makmurkan mereka. Tu jawab kita. Dan nak katakan bahawa tuan-tuan ibu ayah sekalian, dalam konsep unsur hakikat kejadian iblis pun, syaitan pun, jin pun ada benda ni. Okey? Ada benda apa? Pada elemen jin dia ada unsur syafaf. Dia ada angin dan juga api. Tapi kasif, tanah dan air tak ada. Sebab kita tak nampak dia. Walaupun ada riwayat kata dia berfizikal juga, tapi tak nampak. Sebab kalau nampak macam kita lah. Contoh, kita nampak makhluk lain, haiwan contohnya, ayam ataupun lembu contohnya. Mereka nampak tak? Nampak. Mereka ada unsur tu, angin, mereka ada unsur tanah dan juga air. Mungkin jadi juga mereka ada angin dan juga api, tapi mereka tak ada unsur nuraniyun tadi. Akal mereka tak ada. Kat situ. Okey, mereka ada apa? Nafsu mereka ada, tapi akal tak ada. Itu sebab bila mana Allah perintahkan kepada malaikat. Tengok pada ayat ke 34. Saya skip sekejap. Ayat 34. Bila mana Allah perintahkan kepada wa idz qulna lil malaikah, dan ketika mana Allah memaklumkan kepada golongan malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Dan sujud ini fasajadu, semua sujud kecuali iblis. Dan sujud tu bukan sebab sujud pengabdian dah. Kata para ulama tafsir, sujud untuk lil ihtiram. Apa lil ihtiram? Sujud untuk penghormatan. Kenapa penghormatan? Sebab manusia ni elemen ni sempurna. Kan macam malaikat tadi, roh sahaja, roh yang suci daripada Allah SWT, tapi fizikal tak ada. Tapi manusia ada tadi, adanya unsur tanah, adanya air, adanya angin, adanya api, adanya akal, adanya hati, adanya nafsu, ada roh, lengkap. Itu sebab Allah minta malaikat sujud untuk penghormatan tersebut. Yang kedua, sujud berkaitan tentang litakrim, untuk memuliakan tentang Nabi Adam AS. Bukan sujud pengabdian dah. Tetapi bila mana iblis, dia tak sujud sebab apa? Dia cuma pandang zahir sahaja. Dia kata, manusia Adam ni daripada tanah. Sedangkan dia tak tengok dalaman lagi. Dia tengok luaran sahaja. Tu sombong. Tu sebab kita ni kadang-kadang tuan-tuan dan kita hidup di dunia ini, kita ada ingat, kita ni semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki pinjaman daripada Allah. Allah pinjamkan sementara untuk muliakan kita dekat dunia ni. Itu sebab jangan sombong. Bila mana kita sedar kita ni rupanya tak ada apa-apa pun, kita mewarisi sifat malaikat tadi. Tanya ya Allah. Itu sebab dalam ayat yang ke-32 atas tu. Okey, apa malaikat kata? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Itu doa malaikat. Subhanak, maha suci engkau lah ya Allah. La ilma lana, yang kami tak tahu apa-apa pun, illa ma 'allamtana, kecuali dengan apa yang kamu berikan kepada kami. Artinya apa juga kefahaman terdapat pada hari ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tuan-tuan Ibu Yaslan kata ustaz ni berilmu kot, itu pinjaman semata-mata. Tapi bila saya sebut sekalipun ilmu tu tak keluar. Bukan saya sebut Nabi Adam keluar ke sebutan NABIA, nampak tulisan ni keluar tak? Difaham dari mana? Itu hakikat ilmu tadi. Kalau katalah kita hari ini letakkan sebagai ilmu tu dekat mana? Contoh, kita rakam ceramah malam ni. Katalah zaman dulu ada kaset. Mana kata kaset tu lah ilmu. Tiba-tiba balik rumah anak kita kaset tu habis keluar. Sudah macam ni nak dengar ni, ilmu hilang lah macam tu, tak dapat. Sekarang ada CD. Tertengah nak pasang pun jatuh cala, tak pasang lah. Ada telefon contohlah, tengah rakam ni, tiba-tiba lupa nak cas, bateri habis. Dapat tak ke YouTube, dekat Facebook? Tak ada. Ilmu tu dekat mana? Itu sebab ilmu pada diri kita. Itu sebab akhir zaman ini Allah nak matikan ilmu tu dengan apa? Matikan para ulama. Buku pun dicatat, tapi tak mustahil boleh berlaku kebakaran, boleh berlaku banjir dan sebagainya, buku rosak. Tapi pada ilmu sesuatu tersebut Allah pinjamkan dalam diri dia. Itu sebab nak terangkan kepada malaikat, pada jin, hebatnya Adam ni. Allah sebut ayat 31 tu, wa 'allama adamal asma'a kullaha, dipanggil ilmu ke sekalian nama. Tu sebenarnya sebab yang mendatangkan manusia ni mulia dengan ilmu. Ilmu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya daripada Allah. Itu sebab kena syukur sungguh-sungguh. Apa jua ilmu yang kita ada dalam bab agama ke, bab kehidupan ke, dia pinjaman sementara. Gunakan manfaat sungguh-sungguh. Ada orang ilmu dalam bab agama sebarkan, bagikan manfaat dan sebagainya. Ada orang ilmu dalam bab apa? Bab kepakaran repair kereta contohnya, buat buka bengkel, bantu orang dan sebagainya. Ilmu pertukangan, buat bengkel pertukangan, buat rak dan sebagainya. Kongsikan. Jangan simpan. Kalau simpan, jadikan kita seperti makhluk yang kedua tadilah, sombong kepada Allah, tak nak, padahal ilmu tu dibagi. Itu sebab tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, Adam diberikan dengan ilmu, wa 'allama Adam. Kata para ulama lagi, kenapa Allah mulakan dengan wa 'allama, bukan Adam dulu? Kita nak gambarkan bahawa ilmu tu sangat penting. Dan Allah berikan ilmu kefahaman tadi pada Allah kehendaki, pada makhluk yang kehendaki dan sebagainya. Itu sebab bila mana Adam diberikan dengan ilmu, apa dia minta? Thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian ceritakanlah, khabarkanlah pada malaikat ni apa yang kau dapat dan sebagainya. Adam pun sebut ambiuni bi asma'iha ula, diceritakan semua-semua boleh tahu. Malaikat pun diam dengar, banyak benda tak tahu lagi dan sebagainya. In kuntum shadiqin, kata Allah. Sebab malaikat sebut subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walaupun peringkat awal tadi berlaku argue daripada malaikat dengan Allah, tapi malaikat ni bagus, cepat sedar. Itu sifat dalam beriman. Dia tahu dia salah, astaghfirullahalazim, istighfar terus. Malaikat dia tersalah, rupanya aku ni makhluk Allah, tak ada apa-apa pun, istighfar cepat. Tapi iblis, jin, dia sombong, tak nak. Tengok kita lihat bila mana perintah sujud kepada Allah pada Adam tu, apa dia? Iblis tak sujud. Sebab apa? Aba wastakbar. Apa aba? Enggan, tak nak Itu daripada ni, aku daripada api, dia rasa macam tu. Sebab dia ada unsur api juga. Okey, tak nak dia kata. Wastakbar, dan dia takabur, sombong. Sebab dia fikir dia ada ilmu banyak lah. Sebab cerita awal lah. Dia sama dengan malaikat, ada ilmu sekian dan sebagainya. Tapi harus sebut apa? Wa kana minal kafirin, jadikan mereka golongan yang kafir. Okey, iblis ni siapa? Saya kongsi dah sebelum ni kan. Okey, lihat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Okey, mari kita buka. Okey, siapa tu iblis? Ini makhluk yang kedua lah. Okey, lihat dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi, iaitu pada muka surat
299. Buka Al-Quran, muka surat 299 ayat ke-50. Kan? Setiap minggu baca Al-Kahfi malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Kalau tak baca pun, kita baca 10 awal 10 akhir pun okey lah, tak ada masalah. Okey? Baik. Tengok ayat 50 tu. Pangkal dia sama tak? Sama kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Pangkal dia sama. Dan ketika mana Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Surah Baqarah tadi bagi tahu sebab kenapa tak sujud. Surah Al-Kahfi diterangkan siapa tu iblis. Kana minal jin. Iblis adalah kelompok daripada jin, sebahagian daripada jin. Artinya jin ni ada makhluk yang kelompok yang lain. Macam kita jugalah. Satu qaryah kampung Pasir Putih Batu Lapan, ada yang geng masjid, ada yang geng lain. Ada yang sokong AJK ni, sokong AJK ni, sokong orang ni, ada pelbagai. Ada sokong puak-puak ni, ada macam tu. Nak ceritakan juga iblis satu kelompok di golongan jin. Kelompok macam mana? Fafasaqu an amri rabbih, yang fasik, yang derhaka, yang menyimpang daripada perintah Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Tu golongan iblis. Okey? Tu sebab ayat ni kita ingat sungguh-sungguh. Nah, faham Quran, terlihat ayat ni. Ada tak ayat berkaitan dengan dia depan? Kita buka dan sebagainya. Nak ceritakan bahawa tuan-tuan ibu ayah sekalian, iblis ni tak sujudlah sebab dia rasa diri dia memegang. Dan dia hanya pandang pada zahiriyah, barang zahir Adam tu semata-mata. Adam ni dari tanah, tak baguslah. Tak nampak elemen tadi, sebab dia tutup pintu hati dia. Macam kita juga contoh. Kita dengar malam ni kisah Adam. Dulu-dulu cerita Adam dah. Dah sekolah rendah, dah 6 darjah Adam dah. Takkan dah umur 60 tahun cerita Adam lagi. Tak dengar lah, dia tutup dah. Padahal cerita tu segar je, dalam Quran ada. Cuma nak kefahaman sebut, nak tambah, nak pasak lagi. Walaupun bulan lepas cerita dah Adam, tapi kita nak perkemaskan lagi. Oh, cerita dia macam ni rupanya. Orang nak duduk dengar. Tu sebab dalam bab ilmu ni, walaupun dalam bab ilmu kadang-kadang kena duduk diam. Kita seronok kalau tuan-tuan suka lihat dalam cerita cerita kungfu kan. Contoh cerita Jet Li. Okey, ada benda satu kebaikan Jet Li ni. Kan dia dah pakar dalam bab kungfu contohnya. Tapi dia buat satu pertahankan diri ilmu dia sendiri, Jet Kundo. Ketika dia terang dekat orang, dia ambil gambaran contoh cawan ni lah dia kata. Yang datang belajar dengan dia bukan orang biasa-biasa je. Yang ada ilmu selatan pun dah ada lah. Ilmu dah ada. Tapi sebab Jet Kundo tu, dia yang buat. Dia kata, tuan-tuan yang datang sini, tolong jadi seperti gelas yang kosong. Jangan gelas yang penuh macam ni. Kalau penuh macam ni, apa saya bagi pada tuan-tuan, dia keluar balik lah, tak ada apa. Tapi jadikan yang kosong, kita ketuangkan ilmu saya, dapat ilmu manfaatkanlah. Kita juga lah tuan-tuan. Pergi mana-mana keluar ilmu, ibarat kata kita tak pandai lah. Bukan kata bodoh dah, tapi buat dia diam di tepi. Sebab kadang-kadang diam. Ustaz Imam Haji Ahmad pun hebat lagi dari saya sebenarnya. Tapi duduk depan dia saya segan juga. Angguk-angguk ya ke tu kan. Maksudnya ilmu dia diamkan. Bukan apa, kita nak tambah kepada ilmu tadi. Saya juga kadang-kadang tuan-tuan pergi kuliah ilmu, pakai mask okey orang tak kenal. Kadang saya duduk belakang tepi tiang. Sebab bila depan tiang kadang-kadang nampak depan orang perasan, segan. Tapi saya respect tuan-tuan. Mantan Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Haji Nur Azami kan. Sekarang kan dekat Putrajaya. Saya selalu jemputan sana kalau datang sekalian Jumaat. Kalau datang saya kat depan, dia daripada pejabat dengan suara datang duduk depan ni. Saya kata Allah, Ustaz di depan-depan lah. Saya kata Ustaz janganlah depan-depan. Tak Ustaz, Ustaz datang bajet saya pun dah okey lah, dia kata. Dia meraihkan. Sebab nak katakan bahawa apa, ada benda yang nak ilmu tadi. Dapat tundukkan ego kita, dapatlah ilmu Allah tadi. Sebab ilmu tu hak milik Allah. Anytime tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau malam ni nak tarik ilmu bab ini pun, Allah boleh matikan lah. Tiba-tiba besok dah tak datang lah. Lupalah apa cerita Adam tadi. Tiba-tiba boleh ngaji ni, besok-besok tak baca lah. Itu kuasa Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan, kita refresh balik. Kita ulang kaji Adam ni, nak lihat bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya iradat,
Adanya qudrah, adanya ilmu Allah tambah dengan ruh tadi itu. Tadi sebab pada Ruhul Qudus tu. Itu jadi kita bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey. Sikit lagi. Balik kepada surah Al-Baqarah tadi. Pada page yang ke-6 tadi kita lihat. Okey. Bila mana kita lihat bagaimana Allah terangkan dalam ayat ini untuk balik tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Dengan kisah Nabi Adam sahaja kita beriman kepada Allah. Dengan kisah Nabi Adam sahaja kita beriman pada malaikat. Dengan kisah Nabi Adam sahaja kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dengan kisah Nabi Adam sahaja kita beriman kepada Yaumil Qiyamah. Dengan kisah Nabi Adam sahaja beriman kepada qada dan qadar Allah. Kitab bagaimana? Hari ini kita faham kisah Nabi Adam daripada mana? Daripada Al-Quran yang depan kita sekarang ni. Daripada Al-Quran lah kita kenal beriman kepada Allah. Dengan Al-Quran dah tambah kita iman kepada malaikat yang bawa Quran ni. Dengan Quran lah kita beriman pada Nabi dan juga Rasul. Kita ada Nabi semua dan Rasul dan sebagainya. Pada Yaumil Qiyamah, pada qada dan qadar Allah. Semuanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda ghaib lah. Allah tak nampak, malaikat nampak? Tak nampak. Nabi Rasul nampak. Walaupun dia hidup tapi dah wafat dah, kita tak jumpa. Kita dengar cerita dalam Quran, daripada hadis Nabi pun dikira ghaib juga. Yaumil Qiyamah pun benda ghaib juga. Qada dan qadar Allah, boleh tahu ke kita macam mana berlaku dan sebagainya, pun ghaib juga. Nak ceritakan kat sini, orang yang baca Quran dia faham benda ni. Itu sebab dah waktu sama bab ghaib tadi, apa yang meneguhkan dia? Lihat sambungan ayat tadi. Wa yuqimunas solat. Itu yang meneguhkan iman kita. Kalau kata kita tak percaya kepada Allah, tak solat kita. Solat itulah meneguhkan iman kita, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Rasul, kitab Allah, kepada hari kiamat, pada qada Allah. Itu yang pegangnya. Itu sebab tuan-tuan, dengan ada kisah daripada Nabi ini, kita faham sungguh-sungguh Allah bukan cipta dia sia-sia, tapi ada ambil iktibar. Setiap Nabi Allah ada kisah dan ada rezeki masing-masing. Adam alaihissalam, walaupun dia sekejap dia tinggal. Lihat ayat 35 tu, walaupun potong sekejap. Wa qulna ya Adam. Adam Allah sebut dengan nama ya Adam, wahai Adam. Tapi Nabi Muhammad tak ada sebab dia, nanti akan datang cerita. Okey? Dan ketika mana kami memanggil la Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta wa zawjuka, kamu dan juga isteri kamu. Siapa isteri dia? Hawa. Okey? Hawa ini artinya tulang rusuk kiri. Orang Melayu kata Hawa. Dia bukan Hawa, dia Hawa. Ha, waw, sabdu, alif, amzah. Hawa, tulang rusuk kiri. Orang Melayu kata Hawa. Hawa tu lain. Dia bukan Hawa, dia Hawa. Okey? Bila mana, kenapa Adam minta Hawa diciptakan? Tuan-tuan bayangkanlah, kalau kata saya juga, tuan-tuan, saya banyak kuliah duha dengan muslimat. Kadang-kadang duduk sorang-sorang ngaji lelaki. Yang sebut dah muslimat kan, perempuan akak-akak, acik-acik lah. Tapi nasib baiklah yang depan saya ni semua akak-akak, acik-acik. Kalau kata anak-anak dara, tak jadi saya belajar. Kan, pening kepala. Isteri pun tanya, bang, siapa je bang? Muslimat. Siapa muslimat tu? Dia tunjuk gambar. Ni akak-akak, acik-acik. Tenang hati dia. Kalau tunjuk, siapa bang depan tu? Tunjuk comel-comel dia kan. Tak ngajar lah bang, susah lah. Ikut sekali lah. Tu sebab nak katakan Adam, dia keseorangan. Nampak geng sana, geng malaikat. Sana, geng jin. Dia seorang manusia. Tak ada geng. Ya Allah, tak ada geng lain ke aku ni ya Allah? Kan. Itu sebab bila mana Allah sebut, ada kisah dalam tafsir Hazin sebut, Adam tidur, dia bangun saja, Hawa ada sebelah dah. Artinya sama-sama manusia. Itulah perintahkan, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan isteri kamu dekat mana? Jannah, syurga. Ulama tafsir menyatakan bahawa syurga yang Adam tinggal ini tak sama dengan syurga yang bakal kita masuk. Sebab apa? Kat sini digunakan isim isim makrifah tu, al-jannah. Kalau perasan, dan kisah-kisah lain dalam bab syurga sebut wajannah, tak ada alif lam.
Artinya umum. Sebab syurga ni ada banyak pintu, ada banyak tingkat. Ya? Dikhabarkan para ulama tafsir, syurga yang Adam duduk ni memang khusus untuk syurga Nabi Adam. Dia lahir dekat situ, diciptakan dekat situ. Okey? Dan apa dia buat? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kamu berdua daripadanya. Apa benda yang kamu makan pun haitsu syi'tuma, kamu rasa puas. Makanlah benda pun, makan dekat syurga dan sebagainya. Tapi ada syarat dia. Wala taqraba hazihi syajarah. Allah perintahkan jangan dekati pokok ini. Bukan suruh makan, dekat pun tak boleh. Artinya ada larangan dekat situ. Contoh kita masjid ni kan, apa pesan pada anak-anak? Pergi masjid solat, tapi jangan naik atas mimbar, jangan main dekat depan. Datang solat ni cukup. Orang musafir pula dia letak kat pintu, sedangkan dekat luar tu. Jangan tidur dalam masjid contohnya kan. Itu peraturan. Itu juga dalam syurga Allah ada peraturan untuk Adam. Makanlah makan, tak masalah, makan kenyang, makan sampai kenyang pun tak masalah. Jangan dekati pokok ini. Kata Allah, fatakuna, kalau kamu dekati boleh menjadikan kamu itu jatuh kepada mana? Minaz zalimin. Apa zalim? Orang yang aniaya dirinya sendiri. Kita boleh zalim tak? Boleh. Allah perintahkan kita beribadat kepada Allah, tak nak beribadat, zalim tak? Zalim kita. Allah berikan kita rezeki, nikmat, tapi tak sembah Allah, sombonglah kita. Ada Al-Quran, panduan kehidupan kita, tak nak baca. Nantilah Al-Quran ni leceh lah, ambil baca Facebook aja, ambil baca WhatsApp aja. Contoh kan, sombong tak? Zalim kita. Sebab Al-Quran lah panduan kita. Allah pilih kita hidup kat dunia ini untuk bawa Quran, untuk beribadat kepada Allah. Sebab kata Allah, kalau dekat pokok tu jadi orang yang zalim. Tapi ingat, bila mana iblis, dia ego dia sombong, dia bongkak, dia tak puas hati sebab satu benda je. Dia tak sujud kepada Adam, hormat penghormatan, Allah laknat dia. Dia marah dekat Adam. Ini peluang dia. Dalam tafsir diterangkan, bila mana perintah disampai kepada Adam, iblis dengar. Ini cara aku nak hasut dia. Dia cuba hasut dulu dengan cara dia. Adam, kau dekat je lah pokok tu, tak payah dekat je, tak masalah dekat dah. Dia kata, tak nak lah, Allah tak bagi. Kau tahu tak, aku hidup kat syurga ni lebih lama banding kau, dia kata. Dan pokok ni dah ada dah, dia kata. Dan tu kenapa Allah tak bagi makan? Kenapa? Dia juga, dia cuba argue. Kenapa? Kalau kau makan pokok ni, kau akan kekal lama dekat syurga ni. Sedangkan Allah nak hantar kau dekat dunia. Dia kata, oh, dunia tu macam mana? Sebelum kau diciptakan, aku dah tinggal dekat dunia lah. Kat dunia ni, kau nak makan, kau kena masak sendiri, kau kena buat sendiri. Tapi kat syurga macam mana? Aku makan dia. Tu sebab tak bagi kau makan ni. Kalau kau makan buah ni, kau akan kekal lama kat syurga. Mana tak, mana dia rasa, iya juga kan? Itulah argue. Tu sebab kata Allah, dia asut macam mana? Tengok Allah tukarkan ayat dia. Ayat 36. Fa'azallahumasyaitanu anha. Maka didatangkan ataupun dihasutkan dengan syaitan. Tadi iblis. Okey? Iblis ini bila kita lihat dalam I'jazul Bayani, i'jaz berkaitan tentang bayan kalimah Quran ni, harfiah. Iblis dia kalimah balasa. Ba lam sin, balasa. Lawan balasa adalah labasa. Labasa, tukar huruf je. Iblis, boleh catat Iblis asal kalimah balasa, ba lam sin. Lawan dia tukarkan ba dengan lam tu. Lam dulu, labasa. Okey? Apa labasa? Pakaian kita ni. Okey? Labasa artinya perkara yang baik tutup perkara yang tak baik. Contoh, pakaian kita dipanggil al-malabis, pakaian. Dalam surah Al-A'raf sebut, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian terbaik adalah takwa. Okey, tu labasa. Jadi kata, kalau kita tak berbaju, okey tak? Tak okey kan, nampak aurat kan? Jadi pakaian dia datang untuk tutup aurat tadi. Jadi benda yang baik tutup perkara yang tak baik. Lawan dia balasa tu. Perkara yang tak baik tutup perkara yang baik. Iblis, jin asalnya baik tak? Baik. Tapi sebab engkar perintah Allah, Allah tukar nama dia kepada iblis.
Sebab satu keburukan dia buat, satu keingkaran dia buat, dia langgar perintah Allah. Itu iblis. Selesai. Okey? Baik. Erti kata dia berfizikal lah, guna hasutan semata-mata. Tapi tak jalan. Kita nampak orang hasut kita, jom tak nak pergi, tak nak dia tak, sorry kita, contoh kita kawan kita kan, nampak kita dalam, dia pegang tangan, jom pergi sana, tak nak aku tak nak lah, aku malu lah sebagainya. Tapi dia WhatsApp, kau tahu tak, kalau kau pergi sini kau dapat duit tau, kau dapat sekian kan. Kita maksud nak pergilah, hati dia tak juga kan, kalau aku pergi dapat duit je ni, aku nak guna hati. Tidak dengan iblis. Hasut dengan fizikal tak jadi. Dia gunakan elemen lain. Apa dia? Syaitan dengan hasutan. Syaitan dalam luhunul Arab, kalimah asalnya syatona. Shin tonun. Dia makhluk yang berbentuk perasaan. Kita kalah tak dengan perasaan? Kalah tuan-tuan. Emosi. Contoh dululah zaman kita bercinta, konon-kononnya lah kan, tiba-tiba ataupun ada orang kita tengah manis-manis kahwin sebagainya kan, bang nak beli tu, tak payahlah bang, tolonglah bang, cantik bang benda tu kan. Kita pun lemah di hati, okeylah, padahal saya tak beli pun, tapi bila dipujuk-pujuk rayu jadi kan main perasaan. Itu juga dengan anak kita perasaan sebagainya. Itu juga dengan iblis, digunakan syaitan tadi. Syaitan ni syatona, satu perasaan yang jauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk kat mana? Dekat nafsu kita. Kita ada nafsu tadi, ada akal ni malaikat duduk. Ada nafsu tu yang syaitan pegang. Nah, tu sebab dalam surah Asy-Syams sebut wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua elemen. Fujur ini nafsu, wa taqwaha dan juga takwa. Kalau sebut fujur dulu, sebab kita ni kadang-kadang ikut nafsu dulu, berfikir salah aku buat ni, baru takwa tu datang. Tu sebab benda tu. Contoh kita makan kan, dulu zaman muda-muda lah, kita makan, semua kita belasah. Time dah sakit, makan, tak boleh go out, tak boleh makan, kena makan udang contoh kan. Minum teh tarik, tak boleh lah, kencing manis, kurang sikit air tak boleh. Maksudnya ilmu dah ada lah. Ketika mula-mula sebelum kena penyakit, kita balun kan. Tapi bila dah dapat kefahaman, pergi cek doktor, Pak Haji, dah makan gula banyak sangat dia, nanti kadang kena kencing manis, kena potong kaki sebagainya. Kurangkan makan sekian-sekian, dah tinggi, kita pun tak makan dah masing-masing, tak makan dah seafood dan sebagainya, takut kena gout dan sebagainya. Itu ilmu. Itu sebab dan perkara ini juga diterangkan kepada kita. Itu sebab kenapa Allah datangkan bab syaitan ini, sebab dekat dunia ni kita nak ibadat kepada Allah, nak balik kepada Allah. Kalau tak ada benda yang mencocok kita nak ke solat? Tak ada kadang-kadang kot kan. Ada kata, aku nak rahmat Allah ni, kena kejar baca Quran ni. Iblis kata, tak payahlah, tak, aku lawan. Ada benda yang nak asut kita lawan lah benda tu. Itu sebab dikatakan bahawa mereka menggunakan elemen syaitan ni tadi. Apa yang buat? Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka keluarlah mereka berdua daripada kehidupan syurga tadi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka mereka akan bergaduh lah, ataupun akan antara sesama lain ni akan adu, jadi musuh. Sama ada manusia dengan manusia, manusia dengan jin dan sebagainya akan dikeluarkan. Bila? Walakum fil ardi mustaqarrun, dalam satu kadar yang ditentukan. Wa mata'un, dan hidup senanglah ilahi sampai satu bertempoh yang ditentukan nanti. Kan itu yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka turun dan sebagainya. Cerita ni bukan sengaja, Allah dah rancang dah untuk tunjukkan kepada kita manusia ni ada seteru dia. Itu sebab dalam surah Ar-Rahman disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tuhan kamu berdua, siapa dia? Jin dan juga manusia. Sebab elemennya hampir sama dengan manusia ni. Beza jin, dia tidak ada unsur tanah dan juga air, tak ada. Tapi lain semua sama. Dia ada elemen yang sama. Itu sebab hati-hati. Malaikat tak ada masalah, dia makhluk yang taat setia kepada Allah, A to Z tak lawan. Tapi jin, dia ada lawan dengan Allah. Manusia pun sama juga, kononnya hebat, ego dengan Allah juga. Nak solat ke? Sekejap lagi lah, baru awal lagi ni, nanti dulu lah, sekejap lagi lah
kan. Nantilah besok-besok lah, lapang lah, ada seolah macam hidup lama. Tu antara perkataan yang sama-sama lah. Tu sebab kita ingat, ketika mana kita baca Quran, kita sebut isti'azah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Tuan-tuan bacalah, ramai mana satu kampung 10,000 orang, dia mulakan a'udzu, bukan na'udzu. Sebab syaitan dalam diri kita masing-masing. Yang dapat pegang dia adalah ilmu kita. Siapa pun dia, mufti ke, tok guru, wali mana sekalipun, nafsu tu ada, syaitan tu ada. Tapi dengan ilmu iman yang dia ada, dapat kontrol tadi. Itu sebab tak mustahil. Itu ustaz tu kena tangkap juga ke? Dia manusia juga, bukan malaikat pun. Tu hafal Quran tu, isap dadah ke? Dia manusia juga. Berlaku tak? Berlaku. Itu ustaz hafal Quran tu, tangkap haluat juga je. Dia manusia. Sebab mungkin ketika itu dia lalai, tak dinafikan. Syaitan lebih pegang kuat dari dia, malaikat hilang. Sebab apa? Konsep dia dekat solat tadi, wa yuqimunas solat. Bila lama dia tinggalkan solat, tak kuat solat. Solat ni kadang-kadang berbeza kan. Maka mesti tinggi solat dengan khusyuk. Ada orang kadang-kadang khusyuk 100%, tapi tak dinafikan. Ada orang solat khusyuk berapa persen? 50-50. Ada orang kadang-kadang 70 tak khusyuk, 30 dia khusyuk. Dan ada orang kadang-kadang tak khusyuk langsung. Dan ada orang kadang-kadang dia pura-pura khusyuk. Mak tengok kat rumah solat, buat khusyuk. Padahal mak tengok tak? Mak tengok tak? Mak tak tengok. Oh, selesai lah. Jangan kecil dululah. Kan? Macam tu. Ada orang kadang buat-buat. Anak-anak, saya tengok, saya kita anak saya solat. Kadang solat dah dengan ambil air. Saya tengok ngintai. Lepas tu dah solat dah, lajunya mana abang tahu? Nampak tadi? Oh, tengok ke? Saya lagi? Okey. Duduk sebelah. Ada anak macam tu, duduk sebelah. Itu sebab kadang-kadang kesempatan kena ajak jemaah sama-sama. Kadang tak nak lah apa lambat sangat. Sajalah buat solat panjang sikit kan. Nak bagi dia tak, nak cepat laju aje. Nak buat apa? Main telefon. Itu daripada mana? Nafsu tadi. Bila mana tak dikawal daripada awal, takut dah besar nanti dia akan pegang kita. Itu pengaruh. Itu sebab kunci dia kat mana? Dekat Al-Quran. Nak dekatkan anak-anak dengan Allah SWT, bawa ajar Quran. Biar lawan nafsu tadi. Biar tekan sungguh-sungguh. Macam ilmu juga tekan nafsu tadi. Jangan sampai nafsu pegang diri kita. Bila pegang diri kita, susah lah tuan-tuan. Itu gambaran awal berkaitan tentang penciptaan Nabi Adam AS. Alright, okay? Selesai. Nanti kita kongsi lagi insyaAllah akan datang bagaimana bentuk tubuh Adam ni. Kan besar ke, kecil ke, berapa umur sebagainya. Ada juga ceritakan dalam surah-surah seterusnya. Ini awal saja. Okay? Sikit lagi, sampai 39 tu cerita je. Dah sebut, saya buka sikit cerita. Surat 7 tu, ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dekat bumi tu. Qul nahbitu minha jami'a. Semua turun. Siapa semua ni? Adam, Hawa dan seluruh kelompok jin semua turun dekat bumi ni. Ada pesan, fa imma ya'tiyannakum, dan apabila sampai kepada kamu semua minni, daripada aku, huda, petunjuk. Apa petunjuk? Hidayah Allah. Nabi bawa hidayah Allah sebagainya. Faman tabi'a huda, siapa yang ikut petunjuk aku, kata Allah, fala khaufun alaihim, dia tidak akan takut pun. Takut tentang apa? Takut tentang kehidupan akhirat dia bagaimana. Sebab dah beriman kepada Allah dah, ikut petunjuk Nabi dan sebagainya, takkan takut. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati tentang kehidupan dekat dunia ni. Tadi fikirlah, kenapalah macam ni, kenapalah macam ni. Sebab kena yakin kesenangan, ujian datang daripada Allah. Piramli Perli dalam cerita Ahmad Al-Bab, kesenangan, kekayaan bukan dari bapa, daripada Allah. Dia Perli macam tu. Kadang kita fikirkan, macam ni, nanti kena janji. Tak, belum tentu lagi. Ingat, pasal kepada anak-anak sekalian, pada ibu ayah pun semua, apa yang kita dapat ini pinjaman sementara semata-mata. Dan Allah berhak untuk ambil anytime, bila-bila masa. Dan kesempatan yang ada, buatlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Dan buatlah amal mana banyak sekalipun tuan-tuan, walaupun sedikit, tapi ingat, bila ambil sebagai ahsanu amala, amalan terbaik pun, itu dah kira okey dah. Tuan-tuan, sapu dia cicak aja,
ikhlas kerana Allah, pandang dengan kebaikan, dapat rahmat Allah. Bukan sebab tu masuk syurga Allah. Bukan kata alah tak cicak dia pun, biarlah, siapkan ada. Tak, depan mata kita, kita nampak, kita bersihkanlah. Kebaikan dan sebagainya, itu pun dikira kebaikan dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pelekehkan orang buat kebaikan atau sekadar senyum aja. Sebab senyum hati tenang, bukan pandang. Apa Ustaz pandang macam tu tak puas hati ke? Senyumlah. Sejuk mati kita kan. Senyum gembira. Allah ikhlas ke situ. Kita ikhlas, Allah pandang rahmat, dapat rahmat Allah. Itu sebab tuan-tuan, tujuan iblis itu jadi adalah untuk jauhkan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Digunakan elemen syaitan tadi. Dan kita pula nak kena kejar rahmat tadi tu. Sebab dengan rahmat sajalah masuk syurga Allah. Kita tak tahu mana rahmat Allah, tak tahu. Mungkin dalam kuliah hari ini ke, kuliah semalam ke, besok ke, wallahu alam. Cuba kita kena kejar sungguh-sungguh. Sebab nakkan rahmat tadi, bukan kata tak pergi mari kuliah, aku dapat dah rahmat Allah. Kita tahu dapat apa? Tahun depan dapat tu qadar, confirm ke dapat, contohkan. Walaupun dapat, tak mesti dapat rahmat lagi. Kena rasa macam tu. Sebab dia rahsia Allah. Kalau bukan rahsia Allah, tak datang masjid dah orang. Cuma duduk rumah dia orang kaki je. Nabi pun nak kejar macam tu tuan-tuan. Kan? Aisyah tanya, wahai ya Rasulullah, kenapa kau ni duduk sibuk nak beribadat siang malam? Siangnya berpuasa, malamnya kau beribadat sampai bengkak kaki. Siang kau ikat perut, kau pergi berjuang, berjihad. Sedangkan kau dah confirm syurga dah. Boleh duduk diam kan? Apa Nabi sebut? Salah ke Aisyah aku buat macam ni? Aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Sebab nikmat tadi dah beritahu aku dah. Aku ikut syukur kepada Allah lah. Sebab kita juga tuan-tuan, dengan sebab syukur tadi dah, rahmat tu akan turun. Kita ada mata yang melihat, ada telinga yang mendengar, ada mulut yang berkata, buka Quran baca, dengar kisah-kisah sebagainya. Mudah-mudahan dia orang yang terbaik insya-Allah. Dan itulah perkongsian pada malam ni tuan-tuan. Jumpa lagi insya-Allah akan datang. Apa jua itu daripada Allah SWT. Dan lemah dan buruk tu atau dosa selaku sendirikan, terutama kepada Rasulullah Azim. Dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.